Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Azhabir Muntah. Saya berasal daripada Gelang Patah, Johor Bahru, Johor, dan banyak terlibat dengan kerja-kerja seni, terutamanya dalam seni tari dan seni teater. Sekarang bergiat sebagai koreografer bebas dan juga pengusaha kepada company milikan saya sendiri, Nyala Dance Theatre. Sudah berapa lama Encik berkecimpung dalam bidang seni? Okey, saya berkecimpung agak lama lah. Sebab saya bermula awal sedari tahun 1989. Saya dah mula dah. Tapi saya bergerak sebagai seorang penari kanak-kanak masa tu. Dan saya bergerak aktif sehinggalah di negeri saya, di Johor. Kemudian habis saya tamat SPM, saya menyambung pengajian di Fakulti Seni Persembahan UiTM dalam bidang pada peringkat diploma. Kemudian saya bekerja sebagai penari, artis budaya di Kumpulan Kesenian Petronas di KLCC sekitar 4 tahun dan menyambung pengajian saya dalam bidang ijazah dan sedang mengikuti sarjana tari sekarang di Universiti Malaya. So, di dalam tempoh saya belajar itu, saya tetap aktif dan selepas sekitar tahun 2007, saya dah semakin aktif dengan membina company saya sendiri, mencipta karya-karya, mengajar dan membuat koreografi pada projek-projek yang besar lah dekat Malaysia ni. Jadi Nyala Dance Studio mula pada tahun berapa? Nyala Dance Theatre ni bermula secara rasminya bermula pada tahun 2010. Itu mula-mula kami wujudkan company ni kan. Tapi masa tu semuanya bertapak dan bergiat tu di Universiti Malaya. Masa itu saya tengah menghabiskan saya punya degree. Kemudian dekat situlah kami start aktif. Kami mula aktif dengan pertandingan tarian, persembahan-persembahan. Kalau ada event-event serta macam event-event kecil dululah, orang kahwin, dinner, Locksmith Award macam tu kan. Kemudian makin besarlah kepada konsert-konsert, event-event kerajaan, event-event besar macam Citra Warna, Sukansi, Hari Wilayah, New Year, whatever semua yang makin lama makin besar, yang menuntut komitmen kerja besar dengan kuantiti penari yang makin ramai. Dah 10 tahun Nyala Dance Theatre dah ada kan, and then projek besar and such. Apakah pencapaian yang paling Encik Khairul banggakan dekat Nyala Dance Theatre? Alhamdulillah lah, banyak jugalah. Tapi untuk saya, kejayaannya ialah bila dalam masa 10-11 tahun ni Nyala Dance tu tetap bergerak, ahlinya semakin ramai. Lepas tu standard kualiti yang dipersembahkan makin lama semakin membanggakan. Pada saya itu adalah kebanggaan saya. Dan macam mana kami sebagai sebuah kumpulan milikan sendiri, tanpa naungan kerajaan ke badan-badan dana-dana yang besar, kami tak ada naungan mana-mana. Semua dana saya sendirilah, dana poket sendiri ataupun daripada persembahan-persembahan kami. So daripada itulah yang kami bangunkan dan kami stay sampai sekarang. So untuk stay ni benda ni bukan senang tau. Dalam masa yang lama, dalam keadaan yang macam-macam, plus dalam keadaan macam sekarang, nak stay tu memang bukan benda senang. Tapi kami boleh stay. Maksudnya kami boleh bertahan tu. Menang dalam Malaysia, luar Malaysia pun banyak. Contoh kalau award-award yang awak masukkan itu macam Festival Tari Malaysia, kami pernah naik juara. Kalau Festival Tari di Kuala Lumpur, kami pernah jadi juara 3 tahun berturut-turut. Ada Festival Dance di KLPAC, dipanggil Short and Sweet Dance Contemporary. Kami satu-satunya yang pernah menang 4 kali. Alhamdulillah lah kalau bertanding tu Nyala Dance Theatre ni ada tempat lah. InsyaAllah. Tapi maksudnya kejayaan terbesar tu tengok your student, pada saya recruit dia punya pencapaian dia tu kan. And yang betul lah macam Encik cakap, untuk to be in the
industry for 10 years, bagi saya pun sebuah syarikat tu dia berjaya kalau dia dapat sustain. Jadi selama dia buka, tu maksudnya dia berjaya lah, tak kisahlah. Alhamdulillah berjaya lah. Banyak Plus, popularity atau apa. Plus Cik Sarah kena faham tau situasi kami ni. Kami bukan kumpulan yang full time dancer macam JKKN, Istana Budaya, MPPJ, DBKL ataupun kumpulan kesenian negeri-negeri yang dinaungi oleh kerajaan atau apa-apa. Semua dana tu datang daripada kami sendiri, daripada saya sendiri. So jadinya plus penari-penari saya bukanlah penari yang memang bekerja sebagai penari. Penari-penari saya adalah di kalangan penari-penari yang ada kerjaya masing-masing. Ada accountant, ada pensyarah, ada juru audit, ada engineer. Tapi dia orang dance. Sebab tu saya selalu terapkan pada dia orang, dance tu untuk semua orang. Dance bukan untuk orang yang mengaji atau belajar dalam bidang seni je. Apakah cabaran yang Cik hadapi dalam pandemik COVID-19 ni? Pandemik ni memang mencabar lah. Pada saya pandemik ni tak ada orang yang tak terjejas. Semua orang terjejas. Kadang-kadang orang cakap, oh orang kerajaan senanglah cakap sebab dia orang makan gaji, orang dapat gaji. Still dia orang tetap bekerja. Kita jangan pandang rendah orang kerja kerajaan, gaji dia orang belum mulai masuk, dia orang tak bekerja. Dia orang bekerja, cuma dia orang bekerja di rumah. Tugasan di rumah ni sebenarnya mencabar. Macam mana nak bekerja dengan ada anak, ada apa semua lagi kan, yang dia orang kena care dalam masa sama. Untuk nyala ni saya rasa of course lah terasa jugalah. Terasanya kerana industri seni kita tu tadi memang berubah kerana kurangnya persembahan, kurangnya aktiviti. Kerana dalam PKP sendiri kita tak boleh berhimpun, kita tak boleh adakan majlis. Sedangkan sumber pendapatan kami ni semua based on majlis, daripada event, daripada pertandingan. Saya cuba positifkan keadaan, saya cuba fahamkan. Mungkin dancer-dancer saya tak ada masalah sangat sebab most of them memang bekerja. Yang macam saya cakap tadi, engineer, cikgu, accountant semua kan. Cuma company sendiri nak run benda tu agak perlahan lah. Dalam keadaan yang serba terjejas ni, kami masih boleh bertahan lah. Walaupun bukan dalam skala yang besar, pendapatan yang banyak, tapi mungkin kami bolehlah dapat sikit yang kami at least boleh run, boleh untuk nak survive, bayar apa-apa semua, dapatlah. Kami baru lepas buat satu rakaman konsert Tahun Baru Cina dengan RTM. Baru juga selesai saya buat koreografi untuk Vocal Mania untuk beberapa episod. Sempat juga buat Gegar Vaganza untuk menjadi pengarah persembahan dan backup dancer untuk Nur Aizat Idris sampai ke final. Ada beberapa pertandingan yang bersifat online kami masuk dan alhamdulillah lah menang. So jadi menyumbanglah sikit-sikit, walaupun of course dia takkan sama dengan situasi masa kita dulu kan. So jadi pandemik ni mengajar kita macam mana nak survive dalam keadaan sekarang. So ada apa-apa benda-benda unik yang Cik tak pernah buat sebelum ni, yang syarikat Cik tak pernah buat, tapi bila pandemik ni sebab Cik mention tadi online kan, so ada buat apa-apa special lagi tak? Langkah-langkah untuk keadaan sekarang memang betul-betul buat kita jadi kreatif untuk kita nak sesuaikan dengan keadaan sekarang kan. Of course, sebab saya rasa sebagai bukan sebagai orang seni je, sebagai manusia pun kita perlu sentiasa letak situasi kita dalam keadaan yang sesuai. Letak diri kita dalam keadaan sesuai. Macam contoh sekarang pandemik, pandemik ni semua orang terjejas lah. So jadi macam mana dalam keadaan serba tak boleh berhimpun, tak boleh buat event ni, kita nak jalan juga, kita nak dapat apa-apa sesuatu kan. So pertamanya yang benar-benar kami tak pernah buat, saya buat show online. For the first time company buat show online, Rampai Tari Warisan. Itu masih first kita dapat kebenaran PKPP tu. So kami buat. So Rampai Tari Warisan tu kami buat show online, kami buat live di Facebook, buat live di Instagram. Tontonannya beribu, 6,000 orang tontonan serentak. Kemudian orang view pada tu pada masa itu sebab kami promote lah kan. Memang penting kena promote. Nyala Dance ni agaklah dikenali di kalangan penggiat-penggiat seni tari kan. Jadi mungkin orang ini membantu untuk promote kan. So jadi
Itu bukan tujuan keuntungan. Tak ada untung apa-apa pun. Kita just buat live, persembahan, orang tonton, orang happy untuk nak macam melepaskan perasaan rindu untuk nak menari, macam tu je. Tapi dalam masa PKP ni juga saya sempat buat 2 challenge. Ni saya tak pernah buat. So saya buat challenge satu, saya buat inang challenge. Macam mana tari tradisi tu saya buat sequennya. Dan untuk orang lain sahut challenge tu, banyak gila sambutan. Yang join, yang nanti Sarah boleh tengok dekat hashtag Inang Challenge, yang buatnya berpuluh ribu orang yang sahut challenge tu, dan tontonan dia berjuta. Banyak sangat orang buat. Dan dia bukan dekat Malaysia je, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina, ada dekat Russia, ada China. Bukan China, Malaysia tau, China. Ada China pun buat kita punya challenge tu. So dekat situ saya nampak macam mana sebenarnya satu tari tradisi dijadikan sebagai medium untuk orang accept kita punya traditional dance kan. So jadi itulah trend. Baru-baru ni dalam sebulan lepas saya buat satu, kalau Sarah boleh tengok, hashtag Jom Joget Challenge. Sambutannya beribu-ribu. Cuma dia dengan Inang Challenge tu dia kurang sikit lah. Inang Challenge tu memang ramai gila, sangat ramai. Dia punya sambutan pun baik lah. Macam-macam bangsa yang buat macam itu. Lepas tu masa sempat tengah PKP tu saya buat satu production. Production tu memang cari duit. Saya buat di studionya lah dance. So macam sampai paras situ, kemudian penonton duduk situ, kita ikut SOP, bolehlah masuk dalam satu show dalam 35 orang. Kita buat social distance. Ada berapa banyak show? Kita buat dalam 5 kali show, full house. Dekat situ dapatlah sikit keuntungan daripada jualan tiket dan apa semua. Dan sebenarnya saya nak beritahu Sarah, kami sebenarnya sedang menunggu untuk buat satu production nama dia Rai, sebenarnya Nyala dan Stage punya ulang tahun ke-10. Tapi sampai sekarang masih tersekat, dan sepatutnya 12 hari bulan ni kami patutnya buat persembahan di Melaka. Sebab KL duk PKPB tak habis-habis. So PKPB ni tak boleh berhimpun. So kalau kita buat kat Melaka, kami ada buat kerjasama sikit dengan JKKM Melaka. So Melaka kan PKPP, so dia event boleh buat dengan SOP. So kita deal dengan JKKM lah. Sekarang tiba-tiba kes pula naik 2,000, 3,000 kan, nampak. Tak pastilah sama ada Melaka pun akan PKPB juga tu. So kami akan menunggu dia. Sebenarnya Rai ni kami berlatih daripada bulan 10. Bulan 10 kami latih dah siap untuk persembahan bulan 11. And then lepas tu kita kena PKPB, KL dengan Selangor naik kau tiba-tiba. Lepas tu kita tunggu sampai sekarang saya buat tindakan drastik, ubah kita punya show ke Melaka. Bagus, Encik cepat bertindak. Tapi COVID pun sama cepat juga. Apakah nasihat Encik nak share dengan other business owners yang maybe buat bisnes lebih kurang sama dengan Encik? Okay, orang and such, himpun industry event and such. Sejujurnya saya ada teman-teman, beberapa orang teman-teman yang runtuh perniagaannya kerana pandemik. Sebab tu saya cakap tidak ada orang yang berniaga yang tidak terkesan dengan pandemik. Kalau kita rasa kita terjejas, mungkin ada orang terjejas lebih teruk kan. Cuma saya selalu positif. Mesti setiap dalam kepayahan tu akan ada jalan, ada ruang untuk kita at least cuba untuk usaha sesuatu. Walaupun macam saya cakap tadi, keuntungan dia tidak akan dapat seperti keadaan kita dulu, tapi mungkin at least setidak-tidaknya kita dapat lepas untuk kita bayar dan sara apa-apa yang sepatutnya, yang penting waktu sekarang kan. Nasihat saya, teruskan, yakinlah bahawa benda ini tak akan berpanjangan, insyaAllah. Apakah harapan Encik untuk industri seni? Harapan ni saya rasa kalau tanya siapa-siapa pun memang nak keadaan ni apa-apa pun COVID ni kena selesai dulu. So jadi cuma harapan saya pada penggiat-penggiat seni, kita jangan putus asa, jangan mati di situ saja. Jangan menunggu COVID ni selesai baru kita nak berkarya, baru kita nak menghidupkan balik industri kita yang makin lama terus lupa dan hilang. So saya rasa bergerak walaupun sedikit, macam saya cakap tadi, terus berfikir dan terus kreatif. InsyaAllah peluang-peluang tu mesti ada. Yakin, saya yakin ruang peluang tu kecil mesti ada. Itu saja Encik. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Terima kasih juga kepada Sarah.
nasihat yang kami boleh gunakan? Terima kasih kepada Gulung Duit atau Gulung Tika kerana sudi menemu ramah saya, dan mungkin sebersedikit saya dapat berkongsilah apa yang saya lalui, kesusahan yang saya lalui sepanjang pandemik ni. Cuma apa yang saya nak cakap, sesusah-susah pandemik ni saya belum lagi tak makan. Maksudnya kita belum betul-betul sempit. Jadi syukur, reda, usaha. Kena usaha. Jangan kita reda tunggu-tunggu je pun tak jadi apa kan. Kalau kita tunggu, meranalah. Sebab kita menunggu, tunggu apa next. Kita kena bertindak. Macam saya bertindak pun keadaan masih belum menyebelai. Kena buat tindakan lain pula. Okay? Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.